Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pengurusan Media Aji Holding Senjang Berhad, anak-anak syarikat, kaki tangan, dan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya Dr. Zurima binti Zamhuri daripada Poliklinik Minor, anak syarikat kepada Media Aji Holdings. Kita berjumpa hari ini. Saya ingin berkongsi tentang penjagaan kesihatan kita sepanjang wabak COVID-19 ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin kita bertanya-tanya ya, dalam keadaan sekarang kita masih di bawah PKPP. Banyak yang bertanya, ramai yang bertanya sampai bilakah wabak ini akan berakhir. Tidak ada yang dapat memberi jawapan yang jelas tentang pertanyaan ini. Tapi kalau kita melihat bagaimana kerajaan telah melaksanakan 6 bulan moratorium contohnya untuk membantu ekonomi kita di seluruh Malaysia, dan banyak hal-hal lain dia dibuat, dan PKPP ini pun akan berakhir sehingga akhir bulan Ogos 2020. Dan kita melihat inilah antara tempoh masa yang kita masih kena berjaga-jaga sepanjang wabak ini berlaku ya. Kalau kita melihat kepada kes di seluruh dunia, jumlah yang saya lihat semalam adalah mencecah 13 juta, di mana kes kematian adalah sebanyak 567,000 ya. Dan sini kes sembuh di Malaysia adalah sangat tinggi kalau kita compare dengan negara lain, itu sebanyak 97.7%. Kita bersyukur ya, kerana kes yang berlaku di Malaysia kita dapatkan banyak penurunan sehingga telah mencecah ke satu digit ya, angka satu digit. Dan ada juga hari-hari di mana kita mendapatkan kosong ya, tidak ada kes sama sekali. Jadi begitulah apa yang kita hadapi hari ini ya. Kita masih berperang ya dengan kes COVID ini, dan kita berharap kita dapat menghadapi masalah ini dengan baik, dan kita dapat sama-sama keluar daripada masalah ini. Okey, saya ingin bercerita satu kisah ya tentang pengobatan ya. Kisah ini adalah berkaitan kisah benar tentang kisah Dr. Farouk Antar yang saya dapatkan dari buku Al-Ijaz Al-Ilmi fil Islam wa Sunnah Nabawiyah, yang kisah ini berlaku lebih 10 tahun yang lalu. Dr. Farouk Antar ini dia telah didiagnosis menderita penyakit batu karang ya. Selama beliau menderita penyakit batu karang, beliau telah 2 kali diminta untuk berubat ya, telah diminta oleh doktor pakar untuk melakukan pembedahan. Tetapi selama 2 kali juga beliau merasa ragu-ragu untuk meneruskan pembedahan tersebut. Sebagai seorang doktor, saya sangat memahami ya, pesakit ini adalah seorang doktor, tapi saya sebagai seorang doktor, saya juga memahami ya, ramai di antara pesakit saya apabila saya menyuruh melakukan pemeriksaan lebih lanjut berjumpa pakar, mungkin ada yang dinasihatkan untuk menjalani pembedahan, ramai yang akan berfikir berkali-kali tentang hal ini. Jadi dipendekkan cerita, Dr. Farouk Antar ini berniat untuk pergi umrah dan beliau telah melaksanakan umrah. Semasa umrah itu beliau minum air zam-zam ya, kemudian berlakulah berapa banyak beliau minum, bagaimana tidak diceritakan. Tetapi setelah daripada beliau meminum air zam-zam itu, akhirnya beliau merasa sakit perut, ke toilet, dan keluarlah batu karang itu. Dari cerita itu saya membaca ya, batu karang yang bagaimana ya. Jadi banyak jenis batu karang ni.
ada batu karang yang berada di dalam kita punya buah pinggang, ada yang berada di saluran, ada yang berada di pendi kencing. Jadi dalam kes beliau ni yang saya lihat batu karang tu berada di ureter atau di saluran kencing tu. Dan dia telah ukurannya yang saya baca di kisah tu dalam lebih kurang tak sampai 1 cm lah. Dan dia keluar dengan izin Allah setelah beliau minum air zam-zam. Apa iktibar yang kita boleh dapat dari cerita ni ya? Bukanlah bermaksud saya ingin menyuruh meminum air zam-zam untuk kita sembuh dari penyakit, tidak. Ada beberapa hal konsep dalam pengobatan dalam Islam yang kita perlu fahami. Pertama, sakit itu adalah dari Allah SWT. Allah memberikan penyakit dan Allah juga mendatangkan ubat untuk menyembuhkannya. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80 disebutkan, saya bacakan, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka Allah lah yang akan menyembuhkan. Jadi dalam Islam kita memahami bahawa yang memberikan penyakit adalah Allah SWT, dan Allah berkuasa juga menyembuhkan. Dalam hadis disebutkan bahawa setiap penyakit ada ubatnya, dan apabila bertemu ubat yang betul untuk penyakit, Allah akan memberikan kesembuhan. Itu konsep pertama. Konsep Allah memberikan penyakit dan Allah boleh menyembuhkan dengan kehendaknya. Tapi semuanya itu dia akan kembali kepada hukum fitrah manusia yang Allah jadikan dunia ini. Setiap sesuatu tu ada sebab dan sebab musabab untuk terjadinya penyembuhan itu sendiri. Jadi kalau kita meyakini bahawa penyakit itu memang ada cara menyembuhkan, ada ubatnya, kita diminta untuk berusaha untuk mencari ubat kepada penyakit itu. Hukum alam ini dia ada sebab musabab, ada sebab akibat. Kalau kita makan, kita akan tidak lapar. Kalau kita takut, kita cari tempat perlindungan. Kalau kita ingin bergerak, kita mencari kenderaan untuk kita bergerak. Begitu juga bila kita sakit, kita mencari ubat supaya kita sembuh dengan izin Allah SWT. Tidak ada yang datang dengan sendiri. Tidak ada yang dia tiba-tiba. Semua ada sebab musabab. Contohnya kalau kita lapar, kita akan mencari makan. Tidak ada yang tiba-tiba makanan ada atas meja kita. Kita kena mencari, kita kena berusaha. Begitu juga dengan pengobatan dalam Islam, usaha yang untuk mendapatkan penyembuhan itu. Antara usaha untuk mendapat penyembuhan, banyak cara untuk kita sembuh. Dan Islam mengajarkan kita segala sesuatu itu dia ada melalui base evidence. Kalau kita ingin mencari penyembuhan, kita kena mencari apakah cara-cara yang paling kita yakini untuk sembuh. Dan pengobatan yang kita dapatkan, contohnya apabila kita pergi ke klinik atau ke hospital, ubat-ubat yang kita dapatkan dari klinik dan hospital adalah ubat-ubat yang telah menjalani kajian demi kajian. Kajian demi kajian terhadap haiwan, terhadap manusia, dan dia telah diluluskan berdasarkan keselamatan. Jadi kalau kita berniat untuk melakukan pengobatan, kita mestilah yakin dengan aspek keselamatan jalan-jalan untuk sembuh tadi, termasuklah ubat, kehalalan ubat. Dia telah menjalani kajian demi kajian yang membuktikan keselamatan untuk nyawa manusia itu sendiri. Okey. Saya ingin kembali kepada COVID-19 COVID-19.
Jadi kes di Malaysia memang menunjukkan penurunan yang ketara. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan menurunnya jumlah kes ni. Tetapi kita, kalau saya melihat kes import setiap hari masih ada, kes import yang balik dari luar negara dan kemudian kuarantin di Malaysia. Jadi kalau kes warga negara dan kes bukan warga negara di dalam Malaysia memang sangat menurun jumlahnya. Jadi apa yang perlu kita lakukan dalam keadaan kes di seluruh dunia masih sangat tinggi. Seperti mana saya sebutkan tadi, merujuk kepada facts, data semalam dalam masih 13 juta, hampir 13 juta kes di seluruh dunia. Dan angka kematian 567,000, masih ramai. Jadi apabila melihat kepada kes di seluruh dunia yang masih ramai, kita juga merasa risau. Apakah kita mampu bertahan lama atau bagaimana? Tapi alhamdulillah dengan penurunan yang ketara dalam Malaysia, dan kita juga melihat contohnya dalam MKN ada Telegram yang memuatkan data-data terakhir bagaimana kita boleh bertindak untuk menghadapi COVID-19 ni. Ada beberapa tips-tips yang berguna. Antaranya adalah 3W dan 3S. Apakah 3W dan 3S itu? 3W adalah wash, wear, want. Wash, wear, want. Wash, selalu membasuh tangan. Selalu membasuh tangan. Walaupun kita telah membasuh dengan sanitizer, hand sanitizer itu yang ada kandungan alkohol yang tinggi, kita digalakkan membasuh lagi tangan setelah itu. Setiap kali kita ingin makan, lepas kita menyentuh sesuatu, kita biasakan membasuh tangan. Kedua, memakai mask, wear mask. Kita digalakkan untuk memakai mask, terutama kepada apabila kita pergi ke tempat-tempat yang ramai orang, tempat membeli belah, hospital terutamanya, klinik. Jadi biasakan memakai mask, walaupun kerajaan belum mewajibkan pemakaian mask itu di negara kita. Kalau melihat kepada cara penularan COVID-19 ini, pada awal-awalnya kita difahamkan bahawa penularannya adalah melalui droplet. Droplet, kuman jatuh ke permukaan, dia akan tersebar. Tetapi yang terakhir saya mendapatkan ada juga dari WHO, dikatakan penularannya sekarang boleh melalui udara. Jadi kita lebih digalakkan untuk memakai mask. Yang ketiga, hati-hati. Kita diminta untuk selalu berhati-hati. Walaupun kes telah mengalami penurunan, sifat berhati-hati pada semua ketika itu adalah penting. Sekiranya seseorang itu didiagnose, dia telah positif COVID dan dia diminta kuarantin di rumah selama 14 hari, beliau diminta tetap menjalankan tugas kuarantin di rumah itu dengan tidak keluar dari rumah selama 14 hari, kerana possibility kemungkinan untuk menularkan kepada orang lain tu masih tinggi. Sebab tu kerajaan mewajibkan kuarantin selama 14 hari di rumah, disebabkan oleh penularan tadi boleh melalui droplet dan boleh melalui udara. Sebab dalam Islam kita menjaga nyawa, menjaga nyawa itu antara 5 hal penting dalam maqasid syariah. Kemudian sekiranya kita telah didiagnose negatif dalam masa 14 hari, baru boleh keluar daripada rumah, menjalani kehidupan seperti biasa. Walau bagaimanapun apabila kita bergerak ke tempat lain,
kita sentiasa diminta hati-hati. Back to 3D tadi, wash, wear, one, dan sentiasa berhati-hati. Jangkitan COVID ini boleh didapatkan, boleh berlaku sekiranya kita tidak mengamalkan sikap hati-hati tadi. Ya, sebab kita tidak sedar, ada orang-orang yang mungkin kita jumpa yang dia adalah tidak ada gejala, atau istilah lain asymptomatic. Ya. Mungkin dia adalah pembawa, tetapi tidak ada gejala-gejala seperti demam, atau gejala-gejala influenza-like illness seperti batuk, batuk, sakit tekak dan sebagainya. Tapi dia boleh menularkan kepada orang lain. Jadi sentiasalah kita bersifat hati-hati walaupun kita tidak terkena jangkitan COVID, ya. Dan apa yang berlaku kepada seorang yang pernah dijangkiti COVID ini, kajian terakhir menyebutkan bahawa immunity yang ada pada orang yang dijangkiti COVID itu cuma dapat bertahan dalam 3 hingga 4 bulan. 3 hingga 4 bulan sahaja. Dan di seluruh dunia, beberapa negara tengah giat untuk menjalankan kajian demi kajian untuk mengeluarkan vaksin yang sesuai untuk penyakit COVID ini. Kita doakan supaya dapat dihasilkan vaksin ini, supaya dia dapat memberi manfaat untuk seluruh dunia. So itu 3D. Apa pula 3S? 3S adalah sesak, sempit, sembang. Apa sesak itu? Jadi kita jauhilah tempat yang sesak. Dan juga tempat yang sempit. Tempat yang sempit, tempat yang sesak memudahkan penularan virus COVID. Dan juga kita jauhi sembang terlalu dekat. Kita disuruh memberi jarak dalam 1 meter, 1 hingga 2 meter adalah jarak yang selamat untuk kita bersembang, berinteract dengan orang lain. Okay. Terus amalkan cara hidup yang sihat. Dan kita yakini bahawa segala sesuatu itu, penyakit adalah dari Allah dan kita boleh sembuh. Segala penyakit itu ada ubatnya dengan izin Allah SWT. Sebelum saya akhiri topik saya hari ini, saya ingin mengingatkan kembali bahawa apa yang berlaku ini memang dari Allah SWT. Sebagai seorang Muslim, kita percaya bahawa penyakit, wabak dan sebagainya adalah dari Allah. Dan semuanya itu akan berakhir dengan izin Allah juga. Kita sebagai manusia, kita berusaha untuk mencari jalan keluar. Kita berusaha untuk mengubati diri apabila kita sakit. Dan kita berdoa supaya negara kita diselamatkan dan seluruh dunia umumnya kita boleh keluar daripada kemelut COVID-19 ini dan kita dapat menjalani hidup kita sehari-hari seperti biasa, insya-Allah. Dan jangan lupa 3W3S. 3W3S apa dia? Wear, wash and one. 3S sesak, sempit, sembang. Sampai sini dulu. Segala yang baik dari Allah SWT, segala kekurangan dari saya sendiri. Saya berdoa semoga kita sama-sama dikurniai kesihatan yang baik untuk kita terus hidup dan menjalankan tanggungjawab masing-masing. Dan apabila sakit, berubatlah, ya. Jangan dibiarkan. Kalau sihat, jaga kesihatan itu dengan baik, kerana kesihatan adalah amat bernilai dan kesihatan itu adalah sesuatu yang mahal, ya. Okey, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.